إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى.
نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة. الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kemarin kita baca ayat 110 dan kita dah baca sebelum ni pun ayat 111, 112 di dalam surah Ali Imran. Hari ini kita sambung sikit tentang ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisu sawaa, tidaklah mereka itu sama. Min ahli alkitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ada di kalangan ahli kitab merupakan umat yang teguh dalam kebaikan. Mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu-waktu malam, di saat-saat di malam hari, dan mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisu sawaa, mereka tak sama. Ada di kalangan ahli kitab ini ummatun qa'imah. Ummatun qa'imah ni, ummatun satu perkataan yang berakhir dengan tanwin, selepas tanwin bertemu dengan qaf. Ilmu tajwid dia kata ikhfa. Ikhfa ni kena dengung. Dengung dia dua harakat. Dan qaf ni huruf yang tebal. Bila huruf tebal maka dengungnya kena tebal. Qa ummatun, dunia tebal. Contoh kita baca lagi, alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nun mati bertemu dengan qaf. Ataupun yansurun.
Fa idza faraghta fansab. Nun mati bertemu dengan sad. Kena tebai. Pasal sad tu huruf tebai. Fa idza faraghta fansab. Dengung nipih. Fa idza faraghta dengung tebai. Jadi oleh kerana nun mati bertemu dengan sad, nun mati bertemu dengan qaf, nama dia ikhfa, dan qaf dan sad tu huruf tebai, maka dengung dia kena tebai. Kalau huruf nipih, dengung dia kena nipih. Ulama sebut dalam kaedah mereka, al-ghunnatu al-maddu yatba'u ma qablahu wal ghunnatu tatba'u ma ba'daha. Mad itu mengikut huruf sebelumnya dan dengung itu mengikut huruf selepasnya. Kalau huruf sebelum mad itu huruf nipih, maka mad dibaca nipih. Seperti kana. Kaf huruf nipih, maka dibaca ka, tak baca ko. Ko tu tebal. Kalau huruf sebelumnya huruf tebal seperti qaf, maka mad dibaca tebal. Seperti qala. Kita tak baca qala, kita baca qa. Pasal apa qa? Mad tu ditebalkan kerana qaf huruf tebal. Jadi al-maddu yatba'u ma qablahu wal ghunnatu tatba'u ma ba'daha. Mad itu mengikut huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya tebal. Apa dia huruf tebal? Khussa dhaghtin qiz. Ada 7. Kha, sad, dad, ghin, ta, qaf, za. Maka mad dibaca tebal. Contoh mad tebal, qa. Mad nipih, kana. Ka tak baca qana. Sebab kaf huruf nipih, maka mad dibaca nipih, ka. Qaf huruf tebal, macam dad, alif dibaca tebal. Dad huruf tebal, waladda. Kita tak baca waladda. Waladdallin, da dibaca tebal, kerana dad tebal. Dengung pun begitu. Dengung dia ikut selepas. Oleh kerana qaf ni huruf tebal, maka dibaca ummatun. Tak baca ummata. Tak baca nipih, dibaca dengung tebal, dengung dia. Kalau huruf selepas dia nipih, maka dengung dibaca nipih. Kuntum, tak baca kuntum. Kuntum khairu ummatin. Lepas nun mati bertemu dengan tak huruf nipih. Dalam kitab tajwid dia kata huruf ni kadang-kadang 5 sifat sekali duduk kat dia. Kita pun tak berhati. Jenis-jenis sifat makhraj ni banyak. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat, syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Huruf hamas saja 10. Tu pun kita celaru habis. Tapi belajarlah sikit-sikit. Dekat mana yang kita mampu. Maka tun ni bertemu dengan qaf, maka dibaca tebal. Dan kadar dengung adalah 2 harakat. Min ahlil kitab ya ummatun qa'imatun. Ada di kalangan ahli kitab satu golongan qa'imatun. Nun mati bertemu dengan ya. Tanwin bertemu dengan ya pula. Idgham al-ghunnah. Dengung 2 harakat. Dengung ni 2 harakat. Di mana-mana pun. Kadar dengung 2 harakat. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau lebih dan kurang, nama dia lahnul khafi. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ada segolongan manusia yang beriman di kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka membaca ayat Allah di malam, di waktu-waktu malam sambil sujud. Mereka baca sambil sujud. Adakah orang baca Quran sambil sujud ni? Tak ada. Kalau baca Quran dalam sujud, makruh. Lepas tu, apa maksud baca Quran sambil sujud? Maksud baca Quran sambil sujud ni di malam hari, mereka semayang. Guna sujud, tapi kendaki semayang. Dan perkataan sujud ini adalah merupakan salah satu rukun dalam semayang. Dalam istilah balaghah dia panggil itlaqul juz'i wa iradatil kull.
Menggunakan sebahagian dikehendaki keseluruhan. Macam firman Allah dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, hendaklah kamu berdiri al-lail, di malam hari. Apakah kita bangkit tengah malam hari, kita ambil ayat sembahyang, kita berdiri baca tu sampai subuh? Tak. Awak hendak berdiri ni, Quran kata berdiri. Maksud berdiri sini sembahyang. Digunakan berdiri, dimaksudkan dia ialah sembahyang. Rukun sembahyang ada 14. Salah satu daripada 14 tu berdiri. Berdiri ni wajib. Orang yang mampu berdiri, dia sembahyang sambil duduk, tak sah sembahyang dia. Untuk sembahyang fardu. Orang yang sembahyang sunat, dia mampu berdiri, tiba-tiba dia nak sembahyang sambil duduk juga, sah, cuma dapat 50% pahala. Tak sama dengan orang berdiri. Kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu, tak apa. Jadi kita mampu berdiri dalam sembahyang fardu, kita sengaja duduk, tak sah sembahyang. Kita sembahyang fardu, kita sembahyang sunat, kita mampu berdiri, saja duduk, sah, tapi 50% pahala, tak sampai 100%. Kerana berdiri ni amat penting. Ada orang dia mampu berdiri, dia pergi duduk daripada awal. Di sisi mazhab Syafi'i tak sah, mazhab Hanafi sah. Jadi orang yang mampu berdiri, dia kena berdiri. Tak mampu baru duduk. Oleh kerana berdiri ni salah satu rukun yang penting, maka digunakan perkataan berdiri dikehendaki 14 rukun. Bukan sembahyang suruh berdiri tengah malam. Ini suruh sembahyang. Maka ditafsirkan dalam tafsirul Jalalain pun ada, qumil lail ay salli bil lail. Sembahyanglah kamu di malam hari. Sama dengan sini. Wa hum yasjudun, dan mereka sujud. Ini mereka sembahyang. Guna perkataan sujud. Sujud merupakan salah satu dari rukun dalam 14 rukun sembahyang. Sujud salah satu rukun yang penting. Sebagaimana berdiri satu rukun yang penting. Boleh juga guna wahum raki'un rukuk. Jadi rukuk salah satu rukun. Disebut rukuk pun sembahyang, disebut sujud pun sembahyang, disebut berdiri pun sembahyang, kerana tiga-tiga rukun itu merupakan salah satu daripada rukun yang 14. Awak tak sebut sembahyang terus, duk sebut rukuk sujud, kami payah faham. Kita bahasa Melayu pun duk guna lagu tu. Jom pergi rumah saya tengah hari ni. Awak, saya nak ajak makan nasi di rumah saya. Kita pun pergi rumah dia. Dia hidang nasi, tom yam, gulai lah, sotong lah, ikan goreng. Kita ambil nasi, soalan mulut, lauk tak buh. Tuan rumah tanya, awak tak buh lauk? Ajak makan nasi, lauk tak abang? Betul itulah jawab. Sebut nasi, tapi dia kena kis semua lauk ada depan tu, 10 mata kita boleh makan. Jom pergi rumah saya petang ni. Awak makan laksa. Kita pergi rumah dia, kita buh laksa, kuah tak buh. Kuah tak buh, telur rebus tak buh. Apa yang buh tu? Bawang lah, buah timun lah, apa semua. Awak makan laksa saja. Abang laksa. Abang kuah sekali. Tak gaduh abang. Abang makan nasi, sekali dengan lauk-lauk tu boleh makan. Abang kali dengan laksa, sekali dengan kuah-kuah kena buh. Tak buh kuah, makan laksa saja, orang tak nak buat kerja. Maka begitu juga sini. Sebut sujud, tapi maksud dia takbiratul ihram sampai bagi salam. Dia panggil itlaqul juz'i wa iradatil kulli. Guna sebahagian, dikehendaki keseluruhan. Ada sebaliknya, guna keseluruhan dikehendaki sebahagian. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan jari mereka dalam telinga. Asabi'
Jamak kepada usbu'. Usbu' mana satu jari. Ada ke orang buh satu jari dalam telinga? Tak ada. Yang ada orang buh hujung jari lah. Nak buh satu jari tak boleh. Maka dikenaki dengan asabi' adalah anamil, ujung jari. Unmulah dia panggil. Unmulah ni ketamah ujung. Guna jari, guna satu jari, maksud dia hanya hujung jari. Ya ja'al orang munafik meletakkan jari depa dalam telinga. Tak mau dengar dakwah yang baik yang diserukan. Oleh kerana depa terlalu tak mau dengar, seolah-olahnya depa tutup telinga depa dengan satu jari. Padahal tak ada orang boleh buh jari dalam telinga sampai satu jari, sampai tenggelam jari dia. Yang ada boleh tutup dengan hujung jari. Maka digunakan satu jari dimaksudkan sebahagian jari, iaitu anamilahum ataupun unmulah, hujung jari sahaja. Yang tu guna semua nak dimaksudkan sikit. Yang ni guna sikit dikenaki ke semua. Dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran digunakan bahasa-bahasa sedemikian disebut sebagai bahasa pinjaman ataupun majaz ataupun majazi. Seperti mana dalam surah Yusuf Allah berfirman was'alil qaryah, tanyalah olehmu akan kampung. Mana boleh bersembang dengan kampung? Wahai kampung, aku lapang nasi. Mana boleh lapang nasi kat kampung? Boleh abang kat penduduk kampung. Wahai tuan rumah, saya lapang ayam, tolong mai ayam kat saya segelas. Abang kat orang. Jadi was'alil qaryah, tanyalah kampung, yakni was'al ahlal qaryah, tanyalah penduduk kampung. Begitu juga cerita dalam Quran tentang syurga. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dalam syurga itu yang mengalir di bawahnya oleh sungai-sungai. Yang mengalir mana yang bergerak. Bergerak sungai. Apakah sungai bergerak? Sungai tak bergerak. Yang bergerak air dalam sungai. Sungai duduk sengap dia tu. Tapi Quran kata yang bergerak tu sungai itu sendiri. Tajri min tahtiha al-anhar, asada tajri min tahtiha al-miyahu fil anhar. Yang mengalir, yang bergerak di dalam, di bawahnya air dalam sungai. Air itu dengan sebab dia terlalu kuat bergerak, terlalu cantik dan indah, maka diumpamakan yang bergerak itu sungai. Itu juga bahasa pinjaman. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Kita angkat tapak kaki mak kita, tak nampak syurga pun nampak macam kaki kita. Syurga bawah tapak kaki ibu, bahasa pinjaman. Maksud dia nak masuk syurga kena berbakti, kena taat, tak boleh derhaka kepada ibu. Baik itu orang yang mak dia ada masa hidup, dia kena taat. Mak dia mati pun dia kena hantar lagi duit kat mak dia. Mak dia masih hidup, dia bagi duit kat mak dia nama ringgit Malaysia. Mak dia mati, ringgit Malaysia mak dia tak mau, mak dia nak pahala. Maka ketika mak kita dah meninggal, ayah kita dah meninggal, kita masih boleh berbakti kepada mereka dengan kita hantar pahala pergi kat mereka, dengan kita doa kat mereka hari-hari, dengan kita istighfar minta Allah ampun dosa mereka siang malam, dengan kita wakaf. Mudah-mudahan pahala tu kita niat sampai kat mak ayah kita. Dengan kita buat haji umrah, dah kita buat haji kat kita buat dah, umrah kat kita buat dah, kita buat umrah kat mak ayah kita pula. Kesemuanya itu dibahaskan oleh ulama. Buat baik kepada mak ayah walaupun mak ayah telah tiada. Baik. Sebagaimana Allah sebut tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai, sebenarnya mengalir air dalam sungai. Was'alil qaryah, tanyalah kampung, sebenarnya tanyalah penduduk kampung. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuta'ud. Falyad'u nadiyah, hendaklah dia memanggil nadi dia. Nadi makna tempat dia berhimpun. Bukan panggil tempat berhimpun, panggil geng dia. Haduk dia berhimpun tu, geng hak tak semayang kali ada, geng haduk main judi ada, geng haduk mabuk penin kali ada tu. Ketika dia nak mati, panggil puak tu untuk menyelamatkan dia daripada siksa. Kerana masa hidup dia berkawan dengan puak tak ketahuan tu. Falyad'u nadiyah, naklah dia panggil nadi dia. Nadi makna kelab.
ataupun tempat berhimpun. Panggil tempat mana boleh, panggil penduduk tempat itu. Sama dengan was'alil qaryah. Itu bahasa-bahasa pinjaman yang digunakan, yang dibahaskan dalam ilmu sastra Arab. Baik. Depa baca ayat Allah di malam hari sambil sujud. Ulama khilaf antara ulama Syafi'iyah dengan Hanafiyah ataupun ulama Syafi'iyah dengan sebagian ulama yang mazhab yang lain. Yang mana lebih baik di malam hari kita semayang, kita berdiri lama kah, kita sujud lama? Ada mazhab kata berdiri lama, ada kata mazhab kata sujud lama atau sujud banyak. Beza antara itu. Daripada perkataan yasjudun di malam hari, daripada perkataan qumil laila illa qalila, bahkan kita baca di akhir surah Al-Furqan, orang-orang yang menjadi para wali Allah, orang-orang yang menjadi orang yang darjatnya tinggi dekat dengan Allah, mereka mengisi malam mereka dengan sujud dan qiyam. Dua-dua sekali disebut. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang bermalam mereka itu dalam keadaan lirabbihim sujjadan, sujud kepada Tuhan mereka, wa qiyaman, dan berdiri kerana Tuhan mereka. Sujud pun sebut, berdiri pun sebut. Maksudnya mereka bermalam dalam keadaan sembahyang di malam hari. Mereka sembahyang sunat di malam hari, sembahyang tahajud di malam hari, qiyamul lail di malam hari. Apa beza tahajud dengan qiyamul lail? Sebagian ulama kata tahajud ni tidur dulu, bangkit baru sembahyang. Kalau tak tidur nak sembahyang tarawih, yang tu nama qiyamul lail. Dua-dua tu bagus. Sebagaimana hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang qiyamul lail pada malam bulan Ramadan. Jadi qiyamul lail ni sekurang-kurangnya sembahyang isya dengan subuh secara berjemaah. Siapa sembahyang isya berjemaah dapat pahala separuh qiyamul lail. Siapa sembahyang subuh berjemaah dapat pahala separuh lagi, campur dua tu jadi satu malam. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Siapa sembahyang subuh, sembahyang isya berjemaah, seolah-olahnya dia qiyamul lail separuh malam. Siapa sembahyang subuh berjemaah, seolah-olahnya dia qiyamul lail seluruh malam. Tambah dengan ba'diyah isya, tambah dengan sembahyang tahajud sama sembahyang witir, maka lagi banyaklah pahala kita dapat. Jadi mereka membaca ayat Allah dalam keadaan di malam hari dalam keadaan sujud. Sujud ni merupakan salah satu rukun dalam sembahyang, dan sujud ni ada di luar sembahyang, iaitu sujud syukur dengan sujud tilawah. Sujud tilawah ada dalam sembahyang, ada di luar sembahyang. Ada 14 tempat disunatkan sujud tilawah. Ada sujud syukur. Sujud syukur ni bila kita nak buat, kata ulama, sujud syukur ini dilakukan indal husuli ni'mah wa indan difa'id niqmah. Ketika bertembung dengan dua keadaan. Satu, kita dapat nikmat baru. Dapat nikmat baru. Suami isteri dapat anak baru, maka suami sujud syukur. Dapat duit, sujud syukur. Dapat nikmat baru. Kalau nikmat yang berterusan selalu, yang tu tak sujud syukur. Yang tu buat benda lain. Kalau nak syukur, semayang kah, sedekah kah, baca Quran kah, sujud syukur. Ada satu istilah nama semayang syukur. Semayang syukur tu dalam mazhab Maliki. Mazhab kita tak ada. Mazhab kita sujud syukur. Masa mana kita sujud syukur? Ketika kita mendapat nikmat yang baru. Kalau nikmat itu berterusan, nikmat sihat, nikmat iman, nikmat Islam, yang itu berterusan. Yang sujud syukur ni yang baru dapat. Orang sakit tetap sihat, sujud syukur. Ada orang kena COVID 14 hari kena kuarantin, tiba-tiba sihat. Balik rumah duduk macam biasa, kena sujud syukur. Sunat sujud syukur. Kerana dia mendapat kesihatan. Yang kedua, sujud syukur ni dituntut indan difa'in niqbah. Ketika tertolak daripada bala, rumah jiran kita terbakar, rumah kita tak terbakar, sujud syukur. Kita jumpa orang cacat, kita sujud syukur. Tapi jangan sujud depan dia, dia marah kita.
Kita sujud syukur kerana kita tak cacat macam dia. Dia buta, kita sujud syukur, dia tak nampak, tak apa. Tapi kita duk habang pula. Aku kena sujud syukur tiap-tiap kali jumpa hang. Siapa? Hang buta, aku tak buta, lega aku. Marah dia kita. Sujud syukur disunatkan ketika berjumpa orang yang diuji dengan ujian yang berat, kita tak kena ujian itu. Sujud syukur ni boleh 24 jam, dia tidak ada waktu tahrim. Waktu tahrim macam lepas asar, boleh sujud syukur. Sujud tilawah pun boleh. Tapi sembahyang sunat mutlak tak boleh lepas asar. Seperti mana qada. Qada boleh bila-bila masa. Sujud syukur, sujud tilawah boleh bila-bila masa. Sujud dalam sembahyang ataupun sujud syukur, menurut qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, pendapat Imam Nawawi disebut dalam Kanzur Raghibin, syarah kepada Minhajul Talibin ataupun kitab Hasyiah Mahalli, mesti merangkumi 7 anggota. Tak cukup 7, sujud kita tidak sah. Yang pertama, dai. Dai ini tak boleh berlapik. Orang perempuan pakai kain telekung tutup dai dia. Bila dia sujud, sujud atas kain telekung. Tidak sah. Orang lelaki pakai songkok. Bila dia sujud atas songkok. Dai tak kena. Tidak sah. Pakai serban, pakai songkok, pakai lebay. Jangan sujud atas dai. Atas songkok, atas lebay, atas serban. Dai kita tak kena. Tidak sah. Kalau kita sujud juga nak bagi kena, nak buat macam mana? Bagi hidung kita kena di lantai, maka kena dai. Hukum meletakkan hidung ketika sujud, hukumnya sunat. Tapi hukum meletakkan dai ketika sujud adalah wajib. Dan dai itu tidak boleh berlapik. Lapik dengan kertas plastik, lapik dengan lebay, lapik dengan songkok, lapik dengan kain telekung. Tidak sah. Tidak sah tu pasal apa? Pasal pakaian itu bergerak sekali dengan kita ketika kita berdiri. Orang perempuan nak sujud, dia sujud atas kain telekung dia yang dia tutup dai. Ataupun kadang-kadang bukan pasal kain telekung hak bawah tu terhampak. Dia pergi sujud atas kain telekung tu. Dia bangkit berdiri, kain telekung tu berdiri sekali. Maka sujud atas kain telekung yang terhampak itu tidak sah. Atau sujud atas sejadah. Sejadah dia tak berdiri dengan kita ketika kita bangkit. Kita sujud atas sejadah. Sejadah kain juga. Tapi bila kita berdiri, dia duduk diam tu. Dia tak ikut kita. Tapi sujud atas ekor serban. Bila kita berdiri, ekor serban naik berdiri sekali. Maka sujud atas ekor serban tak sah. Bila kita nak sujud, serban kita terpusing ekor. Kita pun sujud atas ekor serban, kita bangkit berdiri. Tak sah. Kerana ekor serban bergerak kali kita sewaktu kita sujud dan sewaktu kita berdiri. Maka orang lelaki kalau dia sujud atas lebay dia, tak sah. Dai tak kena. Macam mana nak pergi kena? Pastikan hidung kita kena di sejadah, baru dai kena. Kalau hidung kita tak kena, dai tak kena. Dia dai tak kena, sujud tak cukup 7. Cukup 7, maka sujudnya tidak sah. Jadi orang lelaki ke orang perempuan, pastikan sewaktu dia sujud, dai dia kena di lantai dan dai itu tidak dihalang oleh pakaian yang lain. Tidak dihalang oleh lebay, tidak dihalang oleh songkok, tidak dihalang oleh serban, tidak dihalang oleh kain kelumbung dia. Dihalang oleh plastik. Dia sujud yang pertama, dai dia kena atas plastik. Roti gardenia. Budak mana makan buang plastik. Masa kita nak sujud, plastik kipas angin pusing. Kita sujud, kena atas dai tu, atas plastik tu. Kita bangkit berdiri, plastik tu ada di dai kita. Kita sujud kali kedua, tak sah kali kedua tu. Pasal sujud di atas pakaian yang duduk di kita. Yang tu jarang berlaku. Yang duk berlaku kadang-kadang kita sujud atas lebay ataupun serban yang menutup dai. Sebahagian dai tak tutup. Tapi bila sujud, dai yang tak tutup tu tak kena lantai. Tak boleh. Kerana salah satu syarat dia ialah kashful jabhah. Kashful jabhah mana dai kita dibuka, tidak dihalang oleh pelapik. Sama ada yang lapik itu serban ataupun lebay ataupun songkok dan sebagainya ataupun kain telekung. Maka sewaktu kita sujud, pastikan dai kena tanpa berdihalang. Dan macam mana nak bagi kena dai? Bagi hidung kena di lantai.
Dan hukum meletakkan dahi atas lantai tanpa berlapis itu hukum dia wajib, dan meletakkan hidung atas lantai itu hukum dia sunat. Jadi buat dua-dua, dahi dengan hidung dua-dua sekali letak di atas sejadah, maka ketika itu dapat pahala wajib, dapat pahala sunat. Dapat pahala wajib meletakkan dahi, dapat pahala sunat meletakkan hidung atas sejadah. Kalau hidung tak kena, tak batal semayang, cuma tak dapat pahala sunat. Dahi tak kena, tak sah semayang terus. Kerana dahi adalah salah satu pada anggota yang 7. Kemudian kedua tangan. Kemudian kedua lutut. Kemudian kedua kaki. Kedua kaki itu, maksud kedua kaki ialah perut kaki. Maksud tangan ialah perut tangan dan perut jari tangan. Kalau kaki, perut jari kaki. Maksudnya kalau kita letak macam ni saja, kaki kita tidak sah. Kerana sewaktu kita sujud, yang kena hanya hujung jari. Maka kalau kena perut jari, kena lipat. Baru sah. Perut jari itu nak lipat banyak mana? Yang terbaik 5 jari kanan, 5 jari kiri. 5 jari perut kanan, 5 jari perut kaki kiri. Kena lipat. Tak boleh 5-5, 3-3. Tak boleh 3-3, ibu jari saja. Ibu jari kaki kanan, ibu jari kaki kiri. Ibu jari pun tak kena, tak sah. Dalam kitab Hasyiah Bujairimi ala Fathil Wahhab sebut sedemikian. Maka tak mau nak bagi sah, kena lipat. Bagi perut jari kena. Macam mana nak kena perut jari? Ketika kita kembak tangan kita, hak mana bertemu ketika kembak, itu nama dia perut jari tangan. Kaki, macam mana perut jari kaki, kita kembak kaki kita, hak mana berjumpa, yang ni tapak kaki, yang ni perut jari kaki. Maka orang sujud wajib bagi kena perut jari tak kaki, bukan hujung jari kaki. Kalau dia letak macam ni saja, hujung jari saja kena, perut tak kena, tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i. Berdasarkan hadis Abu Daud. Hadis menyatakan sedemikian. Baik, dalam mana-mana kitab fiqh pun sebut sedemikian. Jadi ketika kita sujud nak bagi sah kaki kita, kena lipat. Supaya hujung jari menghadap kiblat, perut jari kena di lantai, sekurang-kurangnya ibu jari kanan kiri, yang lebih baik lagi 3-3, yang paling 2 kaki 6-7. Dan kedua kaki itu ialah butunul asabi ar-rijlain, perut jari kaki. Dan terhasil perut jari kaki itu apabila kita menghadapkan hujung jari kaki kita ke arah kiblat. Kalau uzuk tak wajib. Saya uzuk kaki pun kiat dah, nak lipat tadi lah. Ustaz baru habang, saya semayang daripada dulu mempelah duduk kutu. Malah hari ni baru tahu nak lipat pun kaki kiat lah. Uzuk dimaafkan. Hak tak uzuk tak boleh. Kena jari kaki kena. Jadi sujud mesti 7 anggota. Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku disuruh untuk sujud di atas 7 anggota. Alal jabhati, atas dahi. Sewaktu Rasulullah sebut atas dahi itu, wa asyara biyadihi ila anfih, baginda menunjukkan dengan tangan baginda kepada hidung baginda. Saya disuruh sujud atas dahi tapi tunduk tangan hidung. Lalu dalam mazhab Syafi'i kata dahi wajib, hidung sunat. Lelaki dan perempuan kalau sujud, pastikan hidung dia kena atas jadah. Bila hidung dia kena atas jadah, dia dapat pahala sunat, dan dahi dia mesti kena atas kain sejadah. Kalau dia tak bagi kena hidung, dibimbangi dahi tak kena, yang kena hanya songkok yang dia pakai ataupun kain kelumbung, kain telekung yang dia pakai. Sujud atas dahi yang dihalang oleh kain telekung tidak sah. Sebab itu kita pakai lebay apa, jangan tutup sampai tengok macam tinggal kenin saja. Macam orang Indonesia pakai songkok. Sebahagian orang Indonesia kita tengok dia tutup merah tu. Tak semayang tak apa, kalau semayang mana boleh. Saya menghalang dengan dahi. Kerana membuka dahi itu hukum dia wajib. Yajibu kashful jabhati inda mulamasatihal arda.
Ulama fiqh kata wajib mendedahkan, membuka, tidak menghalang dahi itu ketika dahi itu menyentuh bumi. Maksudnya kalau kita tutup sampai sini, tutup mungkin rambut panjang, orang lelaki tak pakai lebih rambut panjang, tutup habis semua dahi dia. Bila dia nak sujud, rambut dia halang, dia kena tarik rambut dia letak. Orang perempuan nak sujud, tiba-tiba kain telekung dia terhampak depan dia, dia kena tarik kain telekung tu sujud atas sejadah. Kalau dia biar tak terhampak, dia sujud atas kain telekung tu, tidak sah. Kerana saya dia mungkin berdiri, kain telekung tu berdiri kali dengan dia. Orang lelaki songkok dia tutup biji mata, nak sujud, angkat songkok tu, sujud atas dahi yang tidak dihalang oleh songkok. Barulah sujudnya sah, kerana sahabat mengadu kepada Nabi SAW bersangatan panas dahi mereka, tapi tidak diizinkan untuk tutup. Ini dalil yang kuat yang digunakan oleh ulama. Riwayat daripada Sayyidina Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu, syakawna ila Rasulillah SAW harrar ramba fi jibahina wa akuffina falam yashkuna. Kami mengadu, hadis riwayat Imam Muslim, Baihaqi, kami mengadu kepada Nabi SAW bersangatan panah ketika kami letak dahi kami dalam semayang. Baginda tak suruh tutup. Berdasarkan hadis ni, wajib seseorang itu bila sujud membuka dahinya. Tak boleh dihalang oleh plastik, tidak boleh dihalang oleh kain telekung, tak boleh dihalang oleh lebay serban songkok. Ketika dahi dia letak di sebahagian dahi dah kena, tak apa dah, jangan tak kena langsung. Dan ketika sujud, dahi dia mesti ditekan sikit. Tekan sikit maksudnya kalau ada kapah tu terpenyek, kapah tu bahasa Kedah kata terpenyek, terkelom. Bahasa lain tak tahu nak kata apa. Kapah tu turun sikit dengan sebab kita tekan dahi kita. Jangan kita letak gitu saja. Kalau sekiranya ditakdirkan di bawah dahi kita tu ada kapah, langkabasat, kapah tu akan tertekan. Jangan letak tanpa ditekan, tekan sikit, dan punggung kita lebih tinggi daripada kepala kita. Dan sujud tu juga kena ada tumakninah. Jangan kita sujud seperti ayam patuk padi. Ayam bila dia nak patuk padi sampai mulut dia ke padi, naik terus. Ayam tak ada tumakninah, tak apa, ayam tak wajib tumakninah. Kita sujud serupa tu juga, i'tidal serupa tu juga, tak sah. Kerana rokok ada tumakninah, i'tidal ada tumakninah, sujud ada tumakninah, antara dua sujud ada tumakninah. Tumakninah maksudnya kita diam antara dua pergerakan. Kita rokok, diam. Lepas tu i'tidal. Kita diam ketika rokok, antara turun dengan naik, itu nama dia tumakninah. Tak diam, tak ada tumakninah. Jadi ketika i'tidal, pastikan kita berhenti saat sekadar subhanallah. Rokok pun sujud pun sama, rokok pun sama, duduk antara dua sujud sama. Sekiranya seorang tu sujud tidak ada tumakninah, maka dia diumpamakan seperti nuqratil ghurab. Nabi SAW naha an nuqratil ghurab. Nabi SAW melarang, hadis Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan sebagainya, kita semayang seperti burung patuk makanan. Nabi SAW ketika sujud, kata jabhatahu anfahu min al-ard. Hadis Imam Abu Daud dan Tirmidzi, Nabi SAW ketika sujud, baginda menekan dahi dan hidung atas sejadah, atas bumi. Maksudnya dahi bagi kena, hidung bagi kena. Cuma beza dia, dahi itu wajib, hidung tu sunat. Lelaki dan perempuan. At-tanakkus, tanakkus makna raf'ul asafil 'alal a'ali, angkat punggung kepada dahi. Kita sujud atas tangga, sama, tak mau. Wa yushtaratu an la yasjuda 'ala thawbin muttasilin bih. Disyaratkan seseorang itu tidak sujud di atas pakaian yang berhubung dengannya. Seperti kita sujud di atas lengan baju, sujud di atas serban atau ekor serban.
yang bergerak dengan gerak kita ketika kita berdiri dan duduk, itu sekiranya dia lakukan dengan sengaja, maka batallah sembahyangnya. Kalau dia tak sengaja, dia kena ulang balik sujud tu. Tapi kalau sujud atas pakaian yang tidak bergerak dengan gerak kita, macam mana pakaian tak bergerak dengan gerak kita? Serban kita ni ekor meleret sampai kena dinding tu. Bila kita sembahyang, kain ekor tu kita tak depan. Masa kita sujud, dia duduk diam. Kita bangkit berdiri, dia duduk diam juga. Tu boleh. Tapi itu mana ada orang bekerja? Mana ada orang pakai serban sampai tak berjalan? Tapi kalau dekat ekor serban, lebih, yang ni kita sujud, dia terjun. Kita berdiri, dia berdiri sama. Sujud atas ni tidak sah. Sama dengan orang perempuan sujud atas kain telekung. Jadi tidak sujud di atas pakaian yang berhubung dengan kita. Seperti sujud di atas dengan baju dan seumpamanya. Dan wajib tuma'ninah di dalam sujud itu. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Dan ada ulama sebut lagi sujud ini zahirnya 7 anggota. Satu lagi ada sujud nama sujudul qalbi, sujud hati. Maksud hati dia tunduk kepada Allah, bukan dekat dalam sembahyang, bahkan di luar sembahyang. Sujud hati maksudnya orang itu patuh kepada Allah di dalam sembahyang dan di luar sembahyang hatinya tetap sujud kepada Allah, yakni tunduk patuh kepada Allah. Bila hati itu bangkit dalam syurga besok, dia taat pada Allah sampai masuk syurga. Dalam syurga dia boleh buat apa dia tak boleh buat di dunia. Di dunia tak boleh minum arak, dalam syurga dia boleh minum sungai arak, dalam satu sungai nama sungai arak. Yang jauh, yang nikmat dalam syurga, sungai madu, lebah, sungai susu dan sebagainya. Jadi ada istilah nama dia sujudul qalbi yang disebut oleh sebagian ulama. Maksud dia hati kena sujud sama, hati kena tunduk sama kepada Allah, jangan tubuh badan saja sujud dalam sembahyang. Dalam hadis kata, kalau kamu nak duduk dengan syurga, dalam syurga dekat dengan Rasulullah, a'inni ala nafsika bikasratis sujud, tolonglah dirimu dengan daku dengan memperbanyakkan sujud. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, setiap kali kamu sujud kepada Allah, Allah angkat darjat kamu dengan sekali sujud itu dan menggugurkan dosa kamu. Kata ulama, satu darjat itu jarak antara langit dengan bumi. Kata ulama lagi, satu darjat itu manzilatun azimatun atau manzilatun aliyatun fil jannah, satu kedudukan yang tinggi di akhirat ataupun dalam syurga. Banyaknya kelebihan sujud. Mungkin ada masa kita akan baca satu dua hadis-hadis yang menggalakkan kita sujud supaya kita rajin sikit sembahyang sunat daripada malas. Yang kita malas sembahyang sunat, kita berasa tak ada apa. Sedangkan sekali sujud menyebabkan kita dapat kedudukan yang tinggi, nikmat yang besar dalam syurga. Masa tidak mengizinkan, kita berhenti tanya dulu. Cuma pagi esok kita cuti Ustaz, ada hal. Jadi kuliah subuh pagi esok, pagi Jumaat ditiadakan. Kuliah subuh kita sambung insya-Allah lusa pagi Sabtu. Esok cuti. Cuti sehari. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.